Saya nak terus menjawab Motu Bupati baru. yang agak mustahak lah. Pertama sekali berkenaan Undang-Undang 2 darjat. Serasa realitinya ia betul-betul 2 darjat. Ia memang dia bayar denda RM1,000. Tetapi kita sudah lupa ke 2 bulan lepas, Menteri mengeluarkan kenyataan, Menteri Kanan, tidak ada lagi kompaun saja, terus diheret ke mahkamah. Kenapa apabila rakyat biasa, anak muda yang pakai mask hanya letak kat dagu, boleh didenda RM1,000. Makcik, orang tua berumur 72 tahun, kerana tidak ikut perintah kuarantin, kena bayar denda RM12,000 sampai di penjara 5 bulan. Kenapa berlainan? Kenapa tidak ada denda RM1,000? Kenapa ada perbezaan daripada segi pelaksanaan undang-undang? Dan jangan nak menipu kata ini atas urusan rasmi. Kita tanya dulu apa masalah dia kena kena penjara. Kalau atas urusan rasmi, baling nak cakap. perlu ada, kita dulu dalam kerajaan juga, perlu bentangkan kertas kabinet. Perlu dapat kebenaran dari kabinet. Kebenaran daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang jelas, ini merupakan personal visit. Satu keluarga ikut sekali. So, jangan nak tipu dalam dewan. Mat, boleh bagi baling sikit? Yang Berhormat, keluarga tu dah kena kompaun belum? Kamu keluar itu hari, bawa berapa cinta? Tolong, saya rasa Yang Berhormat Muar tak beri laluan, jadi maaf. Tolong teruskan. Ya, Sampai habis puncak ya. Kejap. Lepas Rau baling sikit. So, yang jelas di sini, memang pelaksanaan undang-undang ada perbezaannya. Tolonglah, jangan nak mempertahankan benda yang salah. Ketua Pemuda UMNO pun tak nak pertahankan. Ada banyak yang lain tak pertahankan. Ada sampai suruh letak jawatan. Ini boleh kata je bawa RM82 bilion pasal pelaburan kelapa sawit. Jangan menipu. Kerana kalau kita menipu dalam bab ini, rakyat di luar sana hilang hormat kepada yang berkhidmat dalam dewan ini. Tak ada menipu Yang Berhormat. Yang Berhormat ingat Yang Berhormat, saya dengar. Yang Berhormat, saya beri laluan bulan yang lalu. Yang Berhormat, Yang Berhormat kena siasat Yang Berhormat. Kena berlaku adil Yang lah. Berhormat, Yang Berhormat. Tolong. Yang Berhormat tak beri laluan. Silakan Yang Berhormat Muar. Laluan kepada Arau. Yang Berhormat, cerita 2 darjat. Apakah Yang Berhormat sedar masa PH dulu, kes Bagan ditarik balik. Kes kami yang belum menentu lagi dihebah-hebahkan. Jawablah. Itu undang-undang sendiri ya? Saya rasa, maaf. Semua Yang Berhormat. Sebenarnya kita sekarang ni tengah memperbahaskan undang-undang temporary measure COVID-19 ni. Jadi kita perbahaskanlah dasar undang-undang ni. Pasal yang pergi Turki semua tu tak ada kena-mengena pun dengan dasar atau merit rang undang-undang ini. Jadi marilah kita tumpukan kepada rang undang-undang ni sebab masa pun tak banyak. Ya, silakan Yang Berhormat Muar. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya perlu bangkitkan isu ini kerana ia dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berkhidmat yang membangkitkan. Tapi boleh tak kita pergi kepada merit atau Peraturan Dia tak faham lah. Yang Berhormat, Belajar dulu kalau tak faham. Peraturan mesyuarat. Sila beri saya laluan. Peraturan mesyuarat. Ya. Terima kasih. Peraturan mesyuarat 36.9. Maaf. 36.12. Mengelirukan kenyataan. Ya, saya menyatakan di sini kepada Yang Berhormat Muar, saya tidak kata Yang Berhormat Menteri pergi ke Turki dapat 82 bilion dan sebagainya. Saya menyatakan kenyataan nilai dagangan yang beliau telah bekerja selama ini memberikan keuntungan kepada negara berbanding dengan Pakatan Harapan. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa baru-baru ini Abuse of peraturan Dewan. 20 hari bulan Julai. 20 hari bulan Julai negara dapat 2.7 bilion. 2.7 bilion khas untuk melonjak kelapa sawit ni. Bermakna apa yang Berhormat Langkawi gaduh dengan Pakistan, India, China semua dah mula beli. Jadi jangan kata saya kata 82 bilion. Alright. Yang Berhormat. Kita dah tinggal lagi 10 minit. Sila ke dasar. Yang Berhormat Jelutung.
Tolong, ampun. Yang Muhammad Muar, sila ke Terima dasar kasih. Isu kedua. dasar COVID. Ni rang undang-undang. Isu kedua yang saya mahu bangkitkan sambil kita bincangkan tentang belanjawan COVID, isu pelaksanaan adalah perkara yang perlu dititik beratkan juga. Ya. Sebelum ini banyak yang berkhidmat bincangkan soal pelantikan yang berlaku dalam GLCs. Ini penting kerana apabila duit disalurkan tetapi in terms of governance kalau ada isu akhirnya bermasalah juga. Sebelum ini saya ingat Yang Berhormat Arau juga pernah bangkitkan bahawa bawah Pakatan Harapan banyak lantikan politik di GLCs. Saya simak, ada dalam 50 lebih GLCs di Malaysia dan tidak ada seorang pun bawah pemerintahan Pakatan Harapan yang dilantik sebagai pengurusi. Agensi berlainan. Tetapi bawah kerajaan pada hari ini, saya boleh namakan satu persatu. Daripada Telekom Malaysia-nya, TNB-nya, MARA, Feltra. Apa kena mengenal sama COVID-19 Mia Bill ini? Apa kena mengenal? Berapa kali sudah bahas? Apa? Pun tidak pernah habis. Nak politikan kah? Tolong, Yang Muhammad. Yang Muhammad Muar, saya sebenarnya memberi kelonggaran kepada Yang Muhammad Muar untuk membangkitkan perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dasar rang undang-undang ni. Implementationnya saya faham. Sila juruskan kepada implementation COVID-19 rang undang-undang ni ya. Itu dua Yang perkara. Muhammad 22 bulan jadi menteri, Yang jumpa saya 250,000 dalam rumah. Yang Muhammad. SPRM pun belum bawa pergi mahkamah lagi. Nak cakap pasal integriti. Rumah Yang Muhammad. Tak habis. 2 minit. Buka dululah. Dasar Buka dulu Yang Muhammad sebelum cakap. Tidak perlu tarik balik kerana saya bukan seperti Yang Berhormat Baling. Saya tidak takut. Saya isytiharkan aset. Ibu bapa isytihar aset. Satu keluarga isytihar aset. Dan sampai hari ini Tak apa, kita tunggu. Kita biar Masuk siasatan ASB tu, dilakukan akaun dengan mana, duit mana, adil. tidak sikit lagi akan tahu. Kalau ada salah, saya akan berhadapan dengan undang-undang. Kami tengah tunggu juga. Bila Yang Muhammad akan dituduh. Sebab kami semua dah kena tuduh. Sila ke rang undang-undang. Berkenaan undian pada hari ini, Ya. saya berharap bahawa kita boleh berikan sokongan yang padu. Kerana perkara ini adalah perkara yang penting. Memang kita mahu minta lebih banyak peruntukan ke atas COVID bill ini. Tetapi dari masa ke semasa, kita boleh mohon melalui supplementary budget. Tetapi ini merupakan salah satu situasi di mana kerajaan dan pembangkang tidak kira ideologi politik boleh bersatu hati untuk menyokong kerana isu COVID, belanjawan COVID adalah kepentingan bersama. Sama seperti sebelum ini di mana Yang Berhormat Arau boleh menyokong pindaan perlembagaan undi 18. Apabila ada common interest, kita boleh sokong bersama. Sebab itu saya nak akhirkan ucapan saya. Saya berharap undian sebentar nanti boleh ada sokongan daripada kerajaan dan pembangkang untuk membantu COVID bill ini kerana akhirnya ini adalah kehendak rakyat untuk rakyat dan ini adalah jalan untuk kita buktikan bipartisanship can win in this parliament. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.